Percubaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percubaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Forum Malaysia Madani. Okey, hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. So, mauduk forum kita ni, dia berkisar tentang sebarang isu yang mungkin berlaku di tapak pembinaan. Oleh itu, di sini kita mengambil kejadian yang berlaku pada tahun 2013 di Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam tentang topik perbincangan kita, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Yang bertudung hitam Ayubak Putri, Saudari Nur Aswani Syahadatul Ain binti Jamdin yang merupakan ahli panel yang pertama. Beliau merupakan Inspector of Works IOW di bawah Jabatan Kerja Raya JKR. Saudari Nur Aswani, apa khabar saudari? Terima kasih saudari pengerusi, saudari Nur Hadiza Abdul Rashid. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara, bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk kita berbicara tentang forum kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita perkenalkan lagi panel kita yang kedua yang nampak yakin dan tenang berada iaitu Saudari Hayuni Atika Fitri binti Doni. Beliau merupakan Site Supervisor di bawah Jabatan Kerja Raya JKR juga ya. Selamat datang Saudari Hayuni Atika. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengurusi datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Baiklah, kita pun sudah memperdengarkan suara daripada panel-panel kita. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum kita pada hari ini. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama. Kita terus ya. Soalan yang pertama iaitu saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Nur Aswani Syahadatul Ain. Okey, saudari. Mohon saudari berikan sedikit penjelasan lah tentang peranan anda sebagai IOW dalam sesuatu projek pembinaan. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Bagi menjawab soalan tersebut, lebih elok jika saya menerangkan apa itu IOW. Okey, IOW ni adalah pemeriksa kerja, sering dirujuk sebagai pemeriksa tapak atau pemeriksa pembinaan. Memainkan peranan penting dalam industri pembinaan dan kejuruteraan. Tanggungjawab utama saya adalah untuk memastikan projek pembinaan dijalankan mengikut pelan, spesifikasi kod, peraturan dan piawaian industri yang ditetapkan. IOW mempunyai banyak peranan dan tanggungjawab. Salah satunya ialah pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan ini adalah menjejaki kemajuan projek pembinaan untuk memastikan ia kekal mengikut jadual dan mengikut bajet. Seterusnya adalah penyelesaian masalah. Apabila sebarang isu atau konflik timbul semasa pembinaan, pemeriksa kerja raya menggunakan pengetahuan dan kepakaran mereka untuk mencari penyelesaian praktikal yang memenuhi keperluan keselamatan dan kualiti. Okey, seterusnya ialah pemeriksaan akhir. Kami akan menjalankan pemeriksaan akhir untuk memastikan semua kerja pembinaan telah disiapkan mengikut pelan dan spesifikasi yang diluluskan. Terakhir adalah pelaporan, iaitu kami menyediakan dan menyerahkan laporan kepada pihak atasan, pelanggan dan pihak berkepentingan lain untuk memperincikan penemuan, kemajuan dan sebarang isu yang memerlukan perhatian kami. Pemeriksaan kerja memainkan peranan penting
dalam memastikan projek pembinaan disiapkan dengan jayanya, tepat pada masanya dan mengikut bajet sambil memenuhi semua standard keselamatan dan kualiti. So, ini adalah beberapa tugas saya sebagai IOW yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari moderator forum, iaitu saudari Nur Hadiza. Terima kasih saudari ahli panel pertama kita, Cik Nur Aswani Syahadatul Ain. So itulah tadi perkongsian beliau mengenai peranannya sebagai seorang Inspector of Works, iaitu pemeriksa kerja. Kita juga perlu tahu demikianlah tadi tu hanya 50% daripada peranan IOW. So maknanya ada banyak lagi peranan IOW ya. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua pula, saudari Hayuni Atika, tentang peranan beliau sebagai Site Supervisor Civil and Structure dalam sesuatu projek pembinaan. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator Nur Hadiza. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Okey, bercakap tentang peranan dan tanggungjawab, semua insan di dunia ini mempunyai peranan masing-masing. Begitu juga dengan saya sebagai Site Supervisor Civil and Structure ini atau dikenali sebagai penyelia tapak dalam pembinaan sivil dan struktur. Di mana peranan saya adalah penting kepada kejayaan pelaksanaan projek pembinaan. Penyelia tapak memainkan peranan penting dalam menyelaraskan pelbagai aspek projek, memastikan kerja disiapkan dengan cekap, selamat dan mengikut spesifikasi dan rancangan reka bentuk. Beberapa tugas saya termasuklah menguruskan tapak, iaitu mengawasi operasi harian di tapak pembinaan termasuk menguruskan tenaga kerja, peralatan dan bahan. Seterusnya menguruskan jadual. Contohnya macam membangun dan mengekalkan jadual pembinaan, memastikan kerja berjalan mengikut garis masa projek, alamat kelewatan dengan segera untuk memastikan projek berada di landasan yang betul lah. Seterusnya kawalan kos. Saya memantau kos dan perbelanjaan projek untuk memastikan projek kekal dalam bajet. Seterusnya jaminan kualiti. Saya melaksanakan proses kawalan kualiti untuk mengesahkan bahawa mutu kerja dan bahan memenuhi piawaian yang diperlukan. Menjalankan pemeriksaan di pelbagai peringkat projek untuk memastikan pematuhan. Penyelia tapak dalam pembinaan sivil dan struktur ialah jawatan tangan yang memerlukan kemahiran organisasi, komunikasi, menyelesaikan masalah dan kepimpinan yang kukuh. Saya bertanggungjawab memastikan projek pembinaan dilaksanakan dengan lancar, selamat dan cekap. Akhirnya menyumbang kepada kejayaan menyiapkan projek. So sedikit sebanyak tanggungjawab saya juga agak besar dalam suatu kerja-kerja pembinaan. Sama seperti IOW tadi, sebenarnya ada banyak peranan. Tapi di sini saya cuma highlightkan mana yang penting saja. So itu sahaja daripada saya. Sekian saya kembalikan kepada saudari moderator forum. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel-panel kita di atas kesudian dalam menerangkan peranan dan tanggungjawab mereka masing-masing. Dan kini dapatlah kita lihat perbezaan antara kedua-dua panel. Jadi dengan itu, tanpa membuang masa kita teruskan kepada kejadian perobohan bangunan Kobe Politeknik Kota Kinabalu. Dengan itu kita mulakan dengan panel pertama kita juga. Soalan saya, Cik Nur Aswani Syahadatul Ain, anda sebagai IOW, apakah yang anda lakukan dan bagaimana anda menangani masalah yang terjadi pada ketika itu? Persilakan. Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang diajukan itu. Untuk lebih jelas, saya ceritakan serba sedikit mengenai kejadian ini.
Apa yang saya tahu, pada tahun 2003, PKK ni dia mula beroperasi dan terdiri daripada beberapa bangunan lah, termasuk bangunan Core B itu sendiri. Jadi, selama 3 tahun PKK ini beroperasi, semuanya baik-baik saja. All the building in PKK can be used and function properly. Tapi pada tahun 2006, bangunan Core B ini sahaja mengalami keretakan. Pada mulanya, student yang mengadu tentang bangunan ni. Sebab bangunan ni kalau tidak silap pelajar daripada Jabatan Perdagangan yang gunakan. Kalau tidak silap lah, saya pun sedikit lupa. So, pada ketika tu masih dalam tahun 2006, kami mengesahkan bahawa mendapan tanah berlaku di bangunan tersebut. So, saya come up dengan solution untuk buat kerja-kerja underpinning terhadap bangunan itu, di mana kerja-kerja itu dilakukan pada tahun 2007. Lepas tu pada tahun 2008, Ikram pun turut sama terlibat untuk membuat study integrity structure, di mana mereka pun ada arif dan tahu mengenai masalah dihadapi terhadap pembangunan bangunan Core B ini. Ikram ni merupakan satu syarikat besar dan mereka mempunyai banyak engineer. Salah satunya ialah structural assessment dan forensic engineering. So, mereka lah yang membuat study integrity structure terhadap bangunan tu. So, kaji punya kaji, keluarlah arahan daripada KPT untuk pengosongan bangunan Core B PKK. Untuk yang selebihnya, saya rasa eloklah kalau panel kita yang kedua untuk terangkan lebih lanjut kerana di sana beliau lebih banyak campur tangan dan cakna mengenai prosedur tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari ahli panel pertama kita, Cik Nur Aswani Syahdatul Ain. Jadi melalui perkongsian beliau tadi, sudah jelas dan terbuktilah bangunan Kobe PKK tersebut mengalami masalah dari bawah bangunan tersebut. Di sini juga beliau telah pun menjalankan peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita boleh lihat beliau come up with solution dengan melakukan underpinning terhadap bangunan tu. Okey, seterusnya kita teruskan soalan yang sama saya ajukan kepada ahli panel kita yang kedua. Cuma sedikit penukaran lah pada soalan tu. Di mana tadi anda sebagai IOW tapi sekarang anda sebagai Site Supervisor Civil and Structure. Jadi apakah yang anda lakukan dan bagaimanakah anda menangani masalah yang terjadi pada ketika itu? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang diajukan itu. Benarlah kata panel pertama kita tadi, saya mula campur tangan dalam hal ini pada tahun 2010, di mana JKR terlibat secara langsung atas arahan pihak atasan dalam kerja-kerja membaik pulih bangunan Core B Politeknik Kota Kinabalu tersebut. Saya terus kepada penceritaan, di mana pada tahun 2011 itu kerja-kerja membaik pulih dijalankan dan kami mendapat arahan daripada IOW sendiri untuk melakukan kaedah post tension transfer beam terhadap bangunan itu. Tapi bila saya ikut meneliti bersama, saya rasa kaedah itu tidak sesuai lah untuk diguna pakai atas sebab-sebab tertentu. So, ada satu kaedah yang sesuai iaitu kaedah jack in pile. Kaedah ini dicadangkan oleh IOW sendiri. Setelah penelitian dan perbincangan di antara mereka semua iaitu ahli JKR, lepas tu masuk tahun 2012, JKR melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan tersebut dan didapati tiada kerja-kerja baik pulih yang sesuai. Ada yang sesuai tetapi memakan kos yang sangat tinggi. Jadi apabila saya lihat-lihat, kaedah jack in pile ini memakan kos yang sangat tinggi, dalam erti kata lain tidak ekonomik. Tibalah tahun 2013, keluar arahan untuk kerja-kerja meroboh bangunan Core B Politeknik Kota Kinabalu. Sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan tentang isu ataupun kejadian yang boleh berlaku semasa pembinaan semasa perobohan bangunan KOBI PKK, dan juga menerangkan tentang peranan anda sebagai seseorang yang mempunyai tanggungjawab yang cukup besar terhadap hal-hal itu. Jadi di sini kita boleh nampak dia bermula daripada 2003 di mana PKK beroperasi, dan pada 2013 kerja-kerja meroboh KOBI telah dilaksanakan. Jadi di sini pun kita dapat tahu beberapa pihak yang terlibat, iaitu JKR, Ikram dan juga KPT ya. Jadi ceritanya juga cukup menarik untuk kita kupas pada hari ini. Jadi semoga forum ni menjadi wadah yang melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu seperti ini. Selanjutnya kita juga berharap supaya aktiviti forum seperti ini dapat membantu dengan pelaksanaan TVET di negara kita. Jadi harapan saya, sebelum saya menutup kita punya Tirai Forum, harapan saya forum ini juga dapat beri informasi yang bermanfaat kepada semua hadirin yang saya hormati. Jadi saya mewakili semua ahli panel kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi menyaksikan forum ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.